ke sungai. Okey. Seterusnya kita tengok kita ada urban stormwater management. Okey. Jadi untuk kawasan urban atau rural ni, hujan akan berlaku di mana-mana. Jadi hujan yang banyak ini perlu di-manage, yang mana storm water itu perlu di-manage dengan maksud ia tidak akan menimbulkan any disaster. Macam yang kita pernah lalui di Sydney, di Johor baru-baru ni banjir ya, sebab kita menerima hujan dengan intensiti yang sangat tinggi ya. Menyebabkan takungan-takungan air sedia ada pula tidak mencukupi, maka berlakulah banjir. Itu kesanlah daripada ketidakcekapan urban stormwater management. Okey. Dan akhirnya kita tengok yang warna biru tua ni ya, ini katalah kita nak membangunkan satu projek pembangunan di kawasan tanah lapang ya, yang mana kawasan tanah lapang itu terdedah kepada hujan, maka akibat hujan itu akan menyebabkan erosion dan juga sedimen. Jadi erosion and sedimen ini sebenarnya dia boleh sedimen terutamanya ya, sedimen dan partikel tanah boleh bergerak bersama air dan akhirnya mencemarkan water body. Itu satu perkara yang kita nak elakkan. Jadi erosion and sediment control adalah satu yang sangat signifikan kepada construction site semasa construction activity ataupun post development. Jadi dengan melihat sketch ini, maka kamu dah clear mengapa kita sebagai seorang jurutera awam perlu mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan air, ya, terutamanya bagi 4 perkara ini. Jadi 4 perkara ini akan menjadi bab yang A akan menjadi bab 2, B akan menjadi bab 3, C bab 4 dan D adalah bab 5 bagi khusus ini. Jadi ini satu overview ya yang you kena clear. Inilah skop you apabila you bekerja sebagai seorang jurutera awam yang berkaitan tentang infra work untuk yang berkaitan dengan air. Baik. Boleh faham Boleh doktor. Boleh doktor. Okey. Saya minta tolong seorang tolong record. Saya lupa nak record. Baik. Okey, jadi apakah yang disebut sebagai water reticulation system? Jadi water reticulation is the water distribution network which is delivered to the consumer. Okey. Jadi water reticulation ini sebenarnya adalah subset kepada water supply. Jadi dalam water supply ada water reticulation. Okey, jadi siapakah orang atau pihak yang mengurus water supply di Malaysia? Jadi di Malaysia ya, Akta 654 atau Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara yang telah menjadi maksud saya telah diterima pakai pada tahun 2007, telah mewujudkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Daripada Akta 654 maka terhasillah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau kita sebut sebagai SPAN. Jadi siapakah SPAN? SPAN adalah satu badan yang regulate apa-apa yang berkaitan dengan water dan sewerage industry di Malaysia, Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Labuan. Jadi SPAN ini adalah satu national regulatory body yang mentadbir dan mengurus industri air dan sewerage untuk Malaysia lah buat masa ni. Tak termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi SPAN bukan hanya mengurus syarikat bekalan air ya, tapi melibatkan semua pihak yang terkait dengan bekalan air. Mungkin dia adalah kontraktor, mungkin dia adalah syarikat atau pengilang yang membuat bahan-bahan berkaitan dengan water industry. Okey. Jadi menerusi Akta 654 ya, SPAN mempunyai satu fungsi, antaranya ialah memberi nasihat kepada menteri ya berkaitan national policy
yang objektifnya adalah berkaitan dengan undang-undang berkaitan water supply dan juga sewerage services. Ya. Okey, dalam masa yang sama adalah bertujuan untuk menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan water supply dan sewerage services. Okey. Dan SPAN boleh memberi recommendation untuk reform water supply dan sewerage service law. Dalam masa yang sama, SPAN mempunyai tanggungjawab untuk memastikan productivity of water supply dan juga sewerage services. Maksudnya tidak boleh ada satu keadaan di Malaysia kita sebagai rakyat di Malaysia tidak mendapat air terawat dan najis daripada tandas di semenanjung Malaysia atau Labuan tidak diurus. Itu keadaan yang sepatutnya tak berlaku sebab kita ada SPAN. Baik. Okey. Jadi seterusnya SPAN bertanggungjawab untuk meningkatkan operasi, kecekapan operasi dalam masa yang sama nak mengurangkan non-revenue water. Non-revenue water ini adalah air bekalan pipe bekalan tapi dalam masa yang sama dia tidak sampai kepada pengguna. Dia hilang dalam laluannya kepada pengguna. Mungkin kesan daripada sambungan pipe yang tak betul atau pipe yang retak dan sebagainya. Okey, seterusnya SPAN bertanggungjawab untuk memastikan bekalan air dan juga sewerage services dipenuhi. Maksudnya rakyat Malaysia boleh akses kepada servis ini. Okey. Dan pelbagai yang lain lah you boleh baca yang seterusnya. Baik. Okey, jadi ini adalah satu illustration pihak-pihak yang diregulate oleh SPAN. Jadi kamu tengok dekat sini ini adalah plumber orang yang bekerja untuk water distribution, water services contractor, private water supply operator dan public water supply operator. Public water supply operator ni contohnya adalah Ranjil SAJ yang bekalkan air di Johor, atau Air Selangor yang bekalkan air di Selangor, atau satu syarikat air Terengganu yang bekalkan air di Terengganu. Itu adalah private water supply operator. Kalau yang public water supply operator ni, kalau dulu kita ada JKR tapi sekarang tak ada rasanya. Dah banyaknya di manage, bekalan air ni di manage oleh private water supply operator. Yang sebelah kiri ni adalah bahagian yang berkaitan dengan water supply. Yang di sebelah kanan ni pula ialah yang berkaitan dengan sewerage. Jadi kalau dekat Malaysia, public sewerage operator ni, ini adalah Indah Water Consortium. Baik. Dan juga manufacturer dan juga supplier. Jadi manufacturer dengan supplier ni ialah meliputi kedua-dua industri, water supply dan juga sewerage. Dia punya pump, dia punya valve, dia punya batang pipe, apa-apa semua tu perlu mendapat kelulusan daripada SPAN, barulah boleh digunakan. Baik. Okey. Jadi selain daripada itu kita tengok pula Water Services Industry Act 2006 atau Act 654 WSIA. Jadi sebenarnya Act 654 ini adalah Act yang diguna pakai oleh SPAN. Ingat, 654 mewujudkan SPAN. SPAN melaksanakan 655. Jadi SPAN dengan adanya Akta 655, dia akan memastikan keseragaman undang-undang dan polisi. Sebelum adanya SPAN, macam mana air bekalan diurus, ianya bergantung kepada praktis negeri masing-masing. Jadi mungkin di negeri Terengganu harga air lebih murah berbanding air di Johor. Di Penang lagi mahal berbanding air di Sabah. Sebab tak ada uniformity of law and policy. Okey, seterusnya dengan melalui Akta 655, SPAN
akan menyediakan undang-undang yang bersifat proper control and regulation of water supply services throughout Peninsula Malaysia and Putrajaya and Labuan. Jadi dengan adanya Akta 655 membenarkan SPAN untuk mewujudkan undang-undang yang berkaitan. Okey. Jadi untuk water reticulation di Malaysia kita ada rujukan yang khas. Jadi rujukan yang khas itu kita boleh dapat daripada website SPAN. You tengok di bahagian water dan you tengok yang ini, Uniform Technical Guideline for Water Reticulation and Planning. So yang inilah dokumennya. Jadi dokumen ini yang kita akan gunakan juga di dalam kuliah kita. Kita sebut sebagai UTG sahaja. Okey. Right. Okey, so selanjutnya kita tengok pula public water supply. Jadi public water supply ini sebenarnya merujuk kepada water withdrawn by government or private water suppliers that provide clean or treated water. Treated water is delivered to user for domestic, commercial, industrial purpose. Okey, jadi urusan water supply di Malaysia dia sebenarnya untuk water resources itu adalah di bawah tadbir urus kerajaan negeri, yang dipantau oleh kerajaan pusat. Okay. Jadi ini gambarnya, ini illustrationnya. Okey, jadi daripada water catchment kepada impounding reservoir ini adalah di bawah tanggungjawab kerajaan pusat. Diselia oleh bawah kerajaan negeri diselia oleh kerajaan pusat. Tapi daripada treatment works ini kepada distribution ini adalah federal punya tanggungjawab. Baik. Okey. Jadi ini adalah satu illustration yang menunjukkan kepada kita autoriti yang pelbagai di dalam water industry. Okey, so yang pertamanya kita ada dua kementerian di sini. So pertama adalah Kementerian Kewangan dan yang keduanya kita ada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Ini mungkin nama lama, nama sekarang kita boleh rujuklah. Yang mana di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ini adanya SPAN. Jadi kita tak kisah apa nama kementerian itu, yang penting kita tahu SPAN berada di bawah kementerian yang mana. Baik. Jadi SPAN ini dia melaksanakan WSIA 2006. Okey. Jadi kalaulah SPAN ini dia ada dua kategori servis dia. Satu adalah water supply, satu lagi adalah sewerage services. Jadi kalau sewerage services semuanya dimanage oleh IWK sebagai sewerage operator. Tapi untuk water supply kita ada private operator yang berbeza berdasarkan negeri. Ini mungkin nama lama lah. Sekarang ikut nama yang masing-masing lah. Nama yang current. Okey. Di sini ada pengurusan aset air berhad. Okey, jadi sebenarnya pengurusan aset air berhad ini adalah tuan empunya kepada loji rawatan air. Jadi nak membina loji baru, nak upgrade loji baru, dan sebagainya, sebenarnya mesti mendapat dukungan kewangan daripada Kementerian Kewangan. Jadi macam satu Syarikat Air Terengganu atau Sains, Syarikat Air Negeri Sembilan atau SAJ Ranhil atau Air Selangor, mereka hanya menggunakan loji rawatan air itu dengan tujuan merawat air dan akhirnya air itu dihantar kepada pengguna. Boleh faham Okey. Baik. Okey. Jadi saya hanya nak tunjukkan contoh state water operator yang mana saya ambil Ranhil sebagai example. Jadi sebenarnya di Johor syarikat operator yang menyediakan air terawat adalah Ranhil SAJ. Ranhil SAJ.
ya, dan ianya meliputi kerja pengambilan air, rawatan dan juga distribution, ya, dan masa yang sama sale dan sebagainya. Jadi Runhill SAJ sebenarnya membekalkan air sehingga 3.8 juta orang di Johor, ya, termasuk industri. Dan kalau kita tengok sini, hampir 24,000 kilometer kilometer tak silap saya, ya, panjang pipe yang terlibat dalam water distribution. Keseluruhan Runhill SAJ, ya, mengurus 46 water treatment plant, yang dengan 716 active treated water reservoir. Active treated water reservoir ini adalah elevated tank yang macam you tengok dekat UTHM, kan kita ada satu tangki besar sebelum simpang masuk ke FCAP. Kat situ ada satu tangki besar sebelah kiri. Itulah yang kita sebut sebagai active treated water reservoir. Atau you pergi mana-mana taman, you ada nampak satu tower yang besar warna putih, itu sebenarnya adalah tower water reservoir. Okey, jadi Runhill SAJ telah berjaya menyediakan 99.8% clean water, ya, untuk kawasan rural, dan 100% adalah untuk kawasan urban. Okey. Jadi ni tadi kan kita kata SPAN berusaha untuk menurunkan NRW, kan, non-revenue water, ya. Jadi Johor sendiri meletak target untuk boleh menurunkan NRW sehingga 7.5%, ya, untuk jangka yang lebih panjang nanti. Alright. Okey, jadi ini adalah water source from surface water. Jadi ini semua adalah sungai water intake, ya, sungai yang telah menjadi water intake kepada loji rawatan air di negeri Johor. Jadi contoh air Sungai Sembrong ini, ya, dialirkan juga ke dalam empangan Sembrong, ya, sebelum dihantar ke loji rawatan air, macam tu. Okey, jadi ini adalah sebenarnya empangan ini juga datang daripada river sebenarnya. Baik. Okey, jadi kita tengok dekat sini, ya. Ini dari sudut compliance kepada water quality. Dia kata dekat sini untuk treated water dia mestilah mematuhi dan menepati National Drinking Water Quality, yang mana residual klorin sekurang-kurangnya mesti ada dalam air yang terawat. KPI SPAN dia letak 99% sahaja. Tapi Runhill SAJ berjaya menyediakan air treated water yang mana di dalamnya ada residual klorin untuk semua air terawat daripada loji yang ditadbir oleh Runhill SAJ. Jadi E. coli SPAN kata 99.9% air yang dibekalkan tidak mengandungi E. coli. Tapi Runhill SAJ kata 100% air yang terawat semuanya tak ada E. coli. Itulah maksudnya, dari sudut water quality compliance ni. Okey. Alright. Okey. Yang ini pula kita tengok domestic consumption per capita per day. Okey, domestic consumption per capita per day ini adalah merujuk kepada kadar penggunaan air seorang individu per hari. Jadi kamu tengok dekat sini negeri Johor ini bagi tahun 2021, jadi dia ialah 232 liter per orang per hari. Jadi kalau kamu boleh bayangkan, you ada satu gayung atau cedok air, ya, yang volumenya adalah 1 liter, cubalah you angkat 232 kali continuously. Macam itulah banyaknya air yang you gunakan di Johor untuk satu orang. Tapi kita tengok di negeri Pulau Pinang, dia melebihi 300. Di Kelantan hanya 89 sahaja. Jadi berbezanya domestic water consumption ini dia bergantung kepada living style dan juga aktiviti
domestik setiap individu. Okey. Ini pula adalah water treatment plant design capacity. Maksudnya dekat Johor untuk tahun 2021 kita boleh membekalkan air bersih terawat dalam satu hari sebanyak 2,133 million liter. Banyaknya air dekat negeri Johor. Sebab negeri Johor bekalkan air bukan hanya untuk Malaysia, malah dihantar ke Singapura. Jadi nilai dia banyaklah. Tapi Selangor you tengok. Selangor membekalkan air, air terawat boleh sehingga lebih 6,000 million liter per day. Tak mustahil lah, sebab di negeri Selangor lebih ramai orang dan lebih banyak industri. Sebab tu masa pandemik COVID dulu, di Selangor sentiasa tinggi kes positif COVID. Sebab di Selangor orangnya lebih ramai. Jadi possibility untuk kena lebih tinggi. Baik. Okey. Dan now kita tengok pula yang kedua, iaitu sewerage system. Jadi sewerage system is the infrastructure that use sewers to transport sewage to sewage treatment plant. Okay, it is a network of pipe, chambers, manhole and other structure used to transport sewage. Okay, jadi sewage ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kumbahan, air kumbahan. Air kumbahan ialah merujuk kepada air yang dihasilkan daripada tandas. Baik. Okey, jadi bagaimana pula governance atau tadbir urus untuk sewerage services? Jadi untuk sewerage services, kamu nampak di sini ada 3 kementerian yang berbeza. Ada Kementerian Finance, ada Kementerian Energy and Natural Resources dan juga ada Kementerian Air, Environment dan Air. Dah bertukar pula nama dia kan? Tak apa, nama kementerian tu memang boleh bertukar-tukar lah ikut siapa pemerintah. Baik. Jadi, yang pertama kita tengok dulu Minister of Finance. Jadi, Minister of Finance ini dia sebenarnya adalah empunya kepada semua loji Indah Water. Okey? Dia adalah empunya kepada semua loji Indah Water. Indah Water adalah kontraktor yang dilantik sebagai National Sewerage Operator untuk manage sewage. Itu keadaannya. Okey, kemudian kita ada SPAN. SPAN ini ialah pihak yang regulate Indah Water. Jadi semua yang melibatkan sewerage industry mesti mendapat kelulusan dan pantauan daripada SPAN. Okey, now kita ada Department of Environment. So, kenapa pula ada Department of Environment? Okey, Department of Environment ini sebenarnya adalah pihak yang memberi satu standard kepada treated water daripada Indah Water. Sebelum treated itu dilepaskan ke sungai. Jadi Indah Water mesti rawat air sewage kepada standard yang dibenarkan oleh DOE, barulah boleh lepaskan ke sungai. Baik. Jadi apa pula peranan Ministry of Energy and Natural Resources? Perasan tak? Loji Indah Water itu sebenarnya dipunyai oleh Kementerian Kewangan. Tapi dia berada di tanah yang mana tanah itu sebenarnya dipunyai oleh Ministry of Energy and Natural Resources. Inilah secara keseluruhan pihak-pihak yang terkait dalam sewerage services. Okey, boleh faham ya? Faham tak, Sir? Okey, good. Okey, now kita tengok pula Indah Water. Okey, Indah Water ini untuk tahun 2021, dalam nota kamu, report yang saya masukkan di dalam nota ini adalah report yang terkini bagi satu-satu industri. Okey, jadi merujuk kepada data Disember 2021, Indah Water dia merawat
operate public sewage treatment plant STP sebanyak 7,273. Ya. Yang mana civil lines dia sahaja adalah hampir 21,000 kilometer. Ya. Dan Indah Water manage sewage daripada population equivalent sekitar 29 million people. Kalau katalah Malaysia ada 36 juta people, bayangkan 29 million people tu air kumbahannya semua dimanage oleh Indah Water. Okay. Bayangkan besarnya industri sewerage services yang dimanage oleh Indah Water ini. Okey. So ini adalah ketetapan untuk tahun 2021. Indah Water berhasrat untuk mengambil semua operasi sewerage services dekat Kelantan, Johor Bahru dan Pasir Gudang. Ya, dalam masa yang sama, Indah Water merancang untuk wujudkan satu water reclamation plan yang mana boleh menghasilkan air terawat sebesar 4 million liter per day. Jadi sebenarnya treated sewage ialah air banyaknya. Ya, majority treated sewage itu adalah air. Jadi air ini boleh menjadi air untuk tujuan yang lain. Jadi untuk itu treated sewage ini mesti dimasukkan ke dalam rawatan yang lain yang mana hasilnya nanti air terawat boleh digunakan. Benda ni berlaku di Singapura. Singapura dia adalah satu negara yang kecil, ya. Dan mereka sentiasa klaim mereka adalah negara yang maju, yang sangat prihatin kepada kelestarian dan sebagainya. Jadi macam mana mereka nak dapatkan air terawat selain daripada ambil daripada Johor? Itu adalah satu perjanjian yang mungkin boleh berubah pada masa akan datang. Jadi Singapura pun memikirkan keadaan yang munasabah untuk dia menghasilkan air bekalan. Jadi caranya ialah dengan treated sewage di Singapura dimasukkan kepada satu loji yang lain yang mana air terhasil daripada loji tersebut digunakan untuk air bekalan semula. Benda ni berlaku masa awal-awal saya kerja di sini dahulu dan saya pernah tanya satu orang yang datang daripada Singapura yang buat training di UTHM. Saya tanya, you guna air ni treated sewage untuk bekalan water resource untuk water supply. Macam mana Saya dah tanya dia macam tu. Lepas tu dia cakap macam ni. Kalau air tu dah dijadikan air kopi, you boleh beza ke air tu? Memang tak boleh lah kan? Jadi air yang reclamation water ni di Singapura disebut sebagai new water. Jadi ini adalah satu peluang yang baik yang kita mungkin boleh pertimbangkan. Sebab satu masa nanti katalah hujan dah tak banyak berlaku, jadi kita dah tak ada banyak fresh water, tapi kita nak lagi air bekalan. Jadi mana puncanya? Jadi punca yang terbaik yang ada berterusan ialah treated sewage. Okey. Baik. Okey, ini ialah coverage Indah Water di Peninsula Malaysia. Jadi dekat sini ini adalah STP Effluent Compliance Performance. Jadi kita tengok dari tahun ke tahun effluent atau treated sewage sebelum dilepaskan ke sungai telah menepati effluent standard yang ditentukan oleh DOE. So which is kita rasa confident dengan Indah Water kerana dia telah berjaya merawat air sewage sehingga tahap yang dibenarkan oleh DOE. So itu satu yang baik. Jadi sebenarnya logik Indah Water bukanlah pencemar utama kepada sungai. Sebenarnya pencemar utama kepada sungai adalah benda-benda dan perkara-perkara yang lain. Okey, jadi untuk sewerage system kita ada garis panduan yang kita mesti gunakan.
Jadi lagi sekali kita pergi masuk ke dalam website SPAN, tengok di bahagian sewerage, you tengok dekat sini, Malaysia Sewerage Industry Guideline, MSIG. Jadi MSIG ni ada 5 volume. Jadi dalam kelas kita untuk chapter 3 nanti kita akan pakai 2 volume. Volume 3 dan juga volume volume 3 dan juga volume 5. Volume 5 ke volume 4, macam tu lah, tak silap saya. Baik. Okey. Jadi sebelum adanya SPAN, memanglah bekalan air disediakan, termasuk juga rawatan kepada sewage, ya. Tapi sebelum adanya SPAN di Malaysia, untuk rawatan sewage atau sewerage design, ya, dan sewerage design, kita menggunakan Malaysia Standard atau kita sebut sebagai MS 1228. Kita akan menggunakan dokumen ini, MS 1228, untuk mereka bentuk sewerage system. Tapi bila dah adanya dokumen SPAN, MSIG, macam mana ketetapannya? Ketetapannya ialah apa yang tiada di dalam MSIG, kita kena rujuk balik MS 1228. Okey? Right. Okey. Jadi kita dah tahu adanya DOE yang menyediakan garis panduan atau standard pelepasan treated sewage. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, untuk pelepasan treated sewage atau effluent, dia ada 2 standard. Satu adalah standard A, yang kedua adalah standard B. Untuk kita define standard A atau standard B, kita kena tengok di mana kedudukan loji indah water tersebut. Okey, ya, berbanding dengan kedudukan water treatment plant. Okey, katalah ini adalah water treatment plant. Sekarang loji indah water berada di upstream. Okey, lebih hulu daripada water treatment plant, maka effluent daripada loji indah water mesti mematuhi standard A. Okey. Katalah loji indah water berada downstream daripada water treatment plant, maka treated sewage mestilah mematuhi standard B sebelum dilepaskan ke sungai. Jadi bayangkan ini adalah Sungai Sembrong. Okey. Katakan ini adalah Sungai Sembrong, sini adalah UTHM, dan ini adalah loji. Katalah ini adalah loji Parit Raja, yang kita tengok sebelah Perwira tu, contohlah. Jadi kan UTHM lebih atas daripada loji Parit Raja dekat Perwira tu, maka UTHM perlu melepaskan air kumbahan terawat pada standard A. Boleh faham, Boleh faham tak? Faham tak, Teh? Okey. Ini division aja daripada environmental engineering. You dah belajar environmental engineering tak? Ya. Dah belajar kan? Okey. Alright. Jadi dalam you mereka bentuk loji kumbahan, you kena tengoklah sama ada dia new sewage treatment atau dia adalah existing. Sebab new dengan existing masing-masing ada standard A dan B masing-masing. Baik. Okey. Parameter dalam sewage treatment, ya, ada beberapa yang sangat diutamakan. Antaranya ialah suspended solid, biodegradable organic yang biasa kita sebut sebagai BOD. Kamu dah buat BFC 32501, Makmal Kejuruteraan Alam Sekitar, dah buat belum? Belum. Belum, sedang buat semester ni, Okey. Ya, betul. Okey, jadi sebenarnya BOD ini adalah satu parameter, ya, untuk water yang menunjukkan bahan organik di dalam air. Jadi itu adalah alasan kenapa BOD menjadi parameter yang penting untuk sewage. Sebab kalau bahan organik tu tinggi, dia akan ambil banyak oksigen di dalam sungai. Jadi kalaulah oksigen di dalam sungai rendah, jadi sungai itu akan mati sebab bahan organik dah terlalu banyak. Itulah secara mudahnya. Okey, seterusnya
Dalam sewage sebab kita ada najis tu ada bakteria. Jadi kita kena concern adakah sewage itu mengandungi patogen. Patogen adalah bakteria pembawa penyakit. Okey, seterusnya adalah nutrien. Jadi kita makan pizza, kita makan nasi, kita makan roti canai dan sebagainya. Jadi makanan kita itu dia sudahnya menjadi sewage. Bila dia menjadi sewage, kita dah tak sebut dia nasi, kita dah tak sebut dia pizza, kita dah tak sebut dia nasi goreng, kita sebut dia sebagai pencemar dalam bentuk suspended solid, dalam bentuk BOD, dalam bentuk nutrien dan sebagainya. Jadi nutrien ini kalaulah dia terlalu banyak dalam sewage, dia akan menjadi alasan untuk algae hidup dalam sungai. Itu satu benda yang kita tak mahu berlaku. Kita nak air sungai ialah air yang jernih, yang dalamnya ada aquatic life. Kita tak nak air sungai yang ditutupi oleh algae. Kalau algae tu kamu perasan dia macam benda yang float, tumbuhan yang float warna hijau, bulat-bulat kecil. Kamu pernah nampak tak? Kalau kat kampung biasa ada. Kalau kat UTHM tu tepi-tepi parit mana-mana yang kedai-kedai makan tu pun ada kalau you boleh perasan. Perasan ke you tak pernah balik, you tak pernah datang lagi UTHM sebab masih online lagi. Semester lepas dah balik Okey. Seterusnya heavy metals, okey, dan juga dissolve in organic solid. Jadi perkara ini parameter yang ada ini, parameter atau kita sebut sebagai kontaminan. Kontaminan itu adalah pencemar. Semuanya ini kalau you baca dalam MSIG dia adalah pada volume 4. Baik. Okey, jadi ini adalah illustration berkaitan sewage treatment. Jadi daripada source sewage, okey, nak ke loji kita kena buat sewer pipelines dia. Jadi kalau katalah sewer tu kalau kita katalah sewer tu lebih rendah daripada sewage treatment plant STP, maka kita kena sediakan pump house. Kalau tak ada tak perlu. Nanti daripada sewage treatment plant dia akan hasilkan dua waste. Satu adalah dalam bentuk water yang kita sebut sebagai treated effluent atau treated sewage. Yang satu lagi dia adalah sludge. Okey, atau kita sebut sebagai enap cemar. Okey. Contoh paling mudah nak faham ni macam ni. Bayangkan you ada satu baldi air, okey, yang you biarkan baldi mengandungi air itu berbulan. You biarkan tanpa you tengok. Katalah pada bulan yang ke-6 you tengok balik baldi yang mengandungi air itu, you akan nampak di dasarnya macam ada keladak. Macam itulah. Keladak itulah yang kita sebut sebagai enap cemar atau sludge. Sebab sewage treatment plant ni generally-nya ia adalah takungan. Boleh faham Okey. Alright. Okey. Okay, ini adalah contoh sewage treatment sewage treatment yang you tengok dekat belakang ni, ini adalah kolam untuk merawat air kumbahan, yang mana air kumbahan tersebut setelah dirawat akan dilepaskan ke sungai, tapi yang sludge-nya akan dimasukkan ke dalam digester, yang mana digester ini akan menghasilkan biogas, yang mana biogas tu akan dikumpulkan di sini. Biasanya biogas ni kalau di negara luar, ianya akan ditukar menjadi elektrik. Tapi di Malaysia, sebab bahan organik dalam sewage itu tak banyak, jadi kita tak tukar sangatlah biogas kepada elektrik. Ini adalah serantau gunung sewage treatment plant yang berada berhampiran kawasan Titiwangsa, Tasik Titiwangsa. Okay. Ini adalah pantai 2 regional STP. Satu loji kumbahan,
sewage, satu loji kumbahan yang dibina secara underground. Ya, yang mana ia boleh menerima sewage daripada 1.4 million PE. Jadi kalau you pergi ke loji ini, ya, saya pun tak sempat lagi nak melawat loji ni, ya, you akan nampak digester sahaja. Digester untuk treat sludge. Yang ini adalah biogas punya tank. You tak nampak kolam-kolam tu. Mana kolam tu? Kolam tu berada di bawah tanah ni. Saya pernah masuk satu loji yang sebegini, ya. Jadi kalau masuk ke dalam loji tersebut, di dasarnya, di dasar tanah tu, memang kita akan rasa macam kita masuk terowong. Nampak dinding kanan, dinding kiri, dinding depan dan dinding belakang. Kita akan nampak macam tu je. Bila kita naik di atas permukaan, barulah kita nampak digester dan sebagainya. Barulah, tapi bila kita berada di bahagian dalam tu, kita akan nampaklah air yang berkocak, kita akan nampak, kita akan terhidu sedikit bau, begitu. Baik. Okay. Okey, jadi menurut SPAN, ya, MSIG volume 4, ya, dalam section 5 dia kata sewage ini perlu melalui beberapa siri rawatan, ya. Dia bermula dengan pre-treatment, lepas tu primary treatment, kemudian secondary treatment, ya. Jadi dalam mereka bentuk proses untuk treatment stage yang berbeza ni, kita kena merujuk SPAN pada section masing-masing. Contohnya kalau kita nak design secondary treatment untuk secondary sedimentation, kita kena refer section 5.9. So dia ada design kriteria dekat situ. So dengan design kriteria yang dah ditentukan oleh SPAN itu, kita reka bentuk. Barulah kita akan tentukan dia punya dimension untuk tangki dan sebagainya. Baik. Okey. Jadi preliminary treatment ini secara mudahnya ialah treatment yang mana kita membuang dan menyingkirkan semua bahan yang boleh menyebabkan peralatan mekanikal rosak. Atau kita nak menyingkirkan minyak dan lemak. Okey, kena faham ya. Sewage datang daripada tandas. Tandas tu pula sebenarnya digunakan kesan aktiviti kita makan. Jadi pastilah buangan atau sewage daripada tandas tu dia akan ada lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak ni kita kena buang awal, ya, kena singkirkan awal. Sebab apa? Sebab primary treatment dia tak nak kumbahan yang mengandungi lemak dan minyak. Dan secondary treatment lagilah dia tak mahu sewage yang ada lemak dengan minyak. Sebab lemak dan minyak ini boleh menjadi bahan yang merencat tindak balas biologi. Tindak balas biologi. Jadi dalam secondary treatment, ya, untuk sewage yang bekerja adalah mikrob. Mikrob ni yang makan bahan organik. Jadi kalau mikrob tak ada keadaan yang favorable kepada dia, mikrob tak boleh bekerja. Jadi bila mikrob tak boleh bekerja, semua bahan organik di dalam sewage tidak dapat disingkirkan. Jadi kita sangat berterima kasih sepatutnya, ya, kepada mikrob yang sangat halus, sangat kecil, yang tak masuk universiti pun, tapi dia mengambil tanggungjawab yang sangat besar. Sebab tu kita sebagai orang yang dah faham knowledge ini, kita kena hargailah, ya, kena hargai kewujudan mikrob, sebab mikrob itulah sebenarnya yang bekerja untuk menyingkirkan pencemar di dalam air. Secara mudahnya badan kita sendiri. Kita makan pizza, kita makan roti canai, kita makan nasi lemak, yang keluar kat tandas tu bentuknya apa? Dah bukan lagi bentuk yang asal kita makan kan? Macam mana boleh bertukar jadi bentuk tu? Sebab tindak balas mikrob. Jadi mikrob yang sangat khusyuk dan rajin bekerja adalah mikrob yang berada di sepanjang usus kita, yang kita tak pernah kisah pun mikrob dan bakteria tu sihat atau tidak. Yang kita kisahkan ialah appearance kita.
tudung kita, muka kita dan sebagainya. Jadi ini satu yang kita kena inline balik kefahaman kita, kita kena hargainya. Makhluk sekecil mikrob itu kerana dia sangat signifikan dalam merawat air. Sama macam sungai. Sungai, kalau you tengok, air sungai yang dah hitam, itu adalah sungai yang mati. Bermaksud dalam tu dah tak ada mikrob. Jadi mikrob dah tak boleh bekerja. Tapi sungai yang baik, dia mesti ada aliran air yang bagus, mesti adalah juga tumbuhan dalamnya, adalah juga ikan, adalah juga pepatung. Itu adalah satu sign bahawa sungai itu sihat. Itu adalah visual punya observation untuk memberitahu kepada kita sungai itu sihat. Contoh pepatung. Pepatung untuk dia meninggalkan telurnya di dalam air, dia perlukan air yang sangat jernih. Jadi kalau kita jumpa satu sungai yang kat situ tak ada pepatung, maksudnya sungai itu mengandungi pencemar. Tapi mungkinlah dia tak seteruk sungai yang mati yang airnya hitam. Tapi dia masih mengandungi pencemar. Okey, boleh faham ya? Okey. So seterusnya adalah tertiary treatment. Tertiary treatment di Malaysia kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi tertiary treatment. Tapi macam mana Singapura menghasilkan new water dengan menggunakan tertiary treatment. Maksudnya sewage, treated sewage tu daripada secondary treatment dimasukkan ke dalam tertiary treatment, jadi kualiti air tu improve sehingga dia menjadi air bekalan. Kat Malaysia kita tak ke situ sebab air treated sewage tu kita buang direct ke dalam sungai. Dia dah masuk dalam sungai, dia dah blend dengan air hujan dan sebagainya, kita ambil balik semula dan masukkan ke dalam loji rawatan air. Kemudian daripada situlah baru dibekalkan kepada consumer. Itu keadaan di Malaysia lah. Okay, baik. Okey. Okey. Macam mana? Boleh faham sebelum saya nak masuk ke urban stormwater management ni? Ini hanyalah satu overview sahaja supaya you semua faham bagaimana kursus ini BFC 35303. Apakah kandungan BFC 35303? Inilah yang sedang saya terangkan. Inilah kandungan kepada kursus kamu. Tapi ini hanyalah overview sahaja. Okey, boleh saya teruskan kepada urban stormwater management? Boleh, Doktor. Okey. Asyik si Arif saja yang bercakap. Yang lain? Dah pergi bazar Ramadan ke? Faham, Doktor. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okey, so terima kasih Terima kasih sebab kekal dengan saya kat sini. Baik. So now kita pergi elemen yang seterusnya iaitu urban stormwater management. Baik. Okey. Jadi sebenarnya apabila kawasan bandar lazimnya dipenuhi dengan kawasan yang tidak telap air. Kawasan berkonkrit, kawasan berturap. Jadi kawasan berkonkrit, kawasan berturap adalah kawasan tidak telap air. Jadi bila ia tidak telap air, air hujan yang jatuh ke atas permukaan ini akan mengalir ke mana-mana secara graviti. Katalah di kawasan tidak telap itu ada satu lekukan, maka dia akan tertahan di situ. Maka air stormwater itu, air hujan itu akan tertahan di situ. Macam yang kamu tengok ni. Betul kan? Jadi kita tidak boleh membiarkan air tertakung di atas lapisan tak turap ini kerana dia akan melemahkan lapisan tidak telap tersebut. Jadi macam mana kita nak manage air yang sebegini? Jadi untuk itu kita kena manage dengan mengaplikasi urban stormwater management. Okey. Jadi ini satu illustration, ini adalah satu illustration yang mana
di sebelah kiri ini adalah natural ground cover. Maksudnya kita ada lapisan dengan rumput. Okey, yang sebelah kanan ini ya, kita ada kita ada satu kawasan yang sedikit berumput, dalam masa yang sama dia ada kawasan tak telap air. Jadi kita boleh bezakan dekat situ. Ya, kawasan yang mana keseluruhannya adalah natural ground cover, kita tengok infiltration dia boleh sehingga 25%. Tapi kawasan yang mana ada kombinasi, kita tengok infiltration dia dah mengurang sehingga 21%. Okey. Di sini pula adalah gambar yang menunjukkan kawasan perumahan dengan lapisan tak telap air. Jadi kita boleh tengok infiltration boleh sehingga 20%. Tapi di mana kawasan yang impervious surface-nya sehingga 75 dan ke atas, infiltration boleh serendah 5%. Jadi inilah yang kita kena faham. Inilah yang kita kena faham. Sebab hujan dia akan menurunkan air. Air ni nak pergi ke mana? Kalau permukaan yang menerima hujan adalah natural ground cover, so sedikit sebanyak air hujan akan masuk ke dalam tanah. So dia remain dalam tanah, dia jumpa ground water, akhirnya dia duduk di dalam situ atau dia keluar ke sungai perlahan-lahan. Tapi kalaulah kata semua kawasan adalah kawasan tak telap air, bermaksud semua air hujan majoritinya akan tertumpu di atas permukaan tidak telap air. Jadi macam mana kita nak manage? Itu yang kita kena concern terhadap urban stormwater management. Okey. Jadi kesan daripada urbanization ni, kesan daripada urbanization ini ya, dia bukan hanya mengganggu atau mengubah water cycle sebab dah tak banyak elemen infiltration, dalam masa yang sama dia juga menyebabkan pencemaran air. Sebab banyak sangat laluan kenderaan dekat sini, banyak sangat dustbin kat sini, lepas tu ada waste collection dan sebagainya, semua itu boleh menjadi punca kepada pencemaran. Baik. Okey. Jadi stormwater management ya, Malaysia Stormwater Management Manual ya, dan juga SUDS. SUDS ni saya tak ingat apa ayat dia, tapi di luar negara dia orang sebut SUDS. Ya, kalau dekat Malaysia kita sebut MASMA lah atau Stormwater Management. Ya, Malaysia Stormwater Management. Ya, jadi manual ini, Urban Stormwater Management Manual for Malaysia ini ya adalah satu manual yang dibangunkan ya untuk replicate satu keadaan urban area atau satu keadaan urban area atau catchment ya, yang mana kita mengambil pendekatan water cycle tu almost similar dengan natural catchment. Itulah dia MASMA atau SUDS ni. So saya ulang semula, MASMA atau SUDS ini adalah satu manual yang direka bentuk untuk replicate keadaan urban area dengan kriteria natural catchment. Natural catchment itu tadi yang ground cover itulah. Okey. Jadi natural catchment ini sebenarnya diganti atau ditunjukkan dengan menyediakan lebih banyak storage area. Perasan tak tadi saya sebut kalau tengok kat sini ya, natural ground cover, so air infiltrate masuk ke dalam
tanah sehingga dia berjumpa groundwater. So jadi groundwater itu sebenarnya adalah satu storage, satu natural storage yang mana air groundwater itu akan remain di situ untuk satu tempoh yang lama. Kalau dia berjumpa dengan sungai barulah dia keluar balik. Jadi pendekatan stormwater management ini ialah mewujudkan natural catchment yang mana natural catchment itu mewujudkan storage untuk rainfall itu tadi. Okey. Jadi untuk urban stormwater management kita boleh dapatkan rujukannya, macam mana nak dapatkan rujukan untuk design urban stormwater ni. Kita boleh rujuk kepada Department of Irrigation and Drainage. You pergi tengok dekat bahagian manual and guideline, you ambil MASMA second edition. You ambil MASMA second edition. Okey. Jadi ini adalah MASMA second edition. You tengok dekat sini dia ada 20 chapter. Bermula dengan design acceptance criteria. Kemudian kita tengok ada kalau you nak manage storm water, you kena juga consider rainwater harvesting. You juga kena consider on-site detention. Dekat tapak, macam mana kat tapak you nak tahan air storm water tu. You juga kena consider detention pond. Lepas tu kena consider juga infiltration facility. Lepas tu ada drain, ada swale, ada pipe drain, ada engineered channel. Sebab tu kalau pada siapa yang dah masuk UTHM, you akan nampak di UTHM kita ada detention pond. Kolam untuk tadah hujan. Lepas tu kita nampak macam ada swale. Swale tu dia macam satu longkang tapi ditutup dengan rumput. Biasa kita nampak tu bila hujan, kita nampak lah dah bertakung air. Baru kita nampak lah macam longkang ke, baru kita perasan. Itu kita sebut sebagai swale. Jadi sebenarnya di UTHM sendiri, untuk urban stormwater management, kita telah pakai design yang dicadangkan oleh MASMA. Okey. Jadi nanti kalau kita nak katalah kita nak tengok kepada on-site detention. On-site detention. Kita akan refer lah chapter 5. Kalau kita nak design detention pond, kita akan refer kepada chapter 7. Itu maksudnya. Ni SUDS ni Sustainable Urban Drainage System. Dia ada banyak nama lah. Kalau kat US nama macam tu, kalau dekat negara lain nama dia lain. Okey. Kalau dekat mana ni? Dekat Australia disebut sebagai WSUD pula, Water Sensitive Urban Drainage. Ini semua adalah istilah sahaja tapi fungsinya sama. Nak manage air hujan di kawasan bandar. Sebab kawasan bandar dipenuhi dengan kawasan tak telap air. Jadi kita macam mana nak pastikan air tersebut tidak akan merosakkan bandar dengan teruk. Jadi untuk mengelakkan keadaan tu, kita kena tahan air tersebut ke satu-satu sistem takungan atau jaringan saliran. Baik. Okey. Jadi second edition MASMA ni dia sebenarnya adalah versi yang terkemas kini berbanding dengan versi pertama. Okey. Alright. So inilah objektif kepada MASMA tersebut. Dia Urban Stormwater Management Manual for Malaysia ni singkatannya kita sebut MASMA. Kita sebut MASMA sahaja. Okey. Jadi antara manfaat kita menggunakan manual MASMA, antara manfaat kita aplikasi MASMA, kita boleh control erosion.
kita boleh minimize the environmental impact of runoff. Dan macam sama kita boleh enhance the urban landscape and ecology. Macam UTHM, kita menggunakan swale, jadi banyaknya saliran air hujan atau saliran stormwater itu adalah nampak natural, yang ada hijau dan sebagainya. So dia meningkatkan urban landscape berbanding dengan semua saliran konkrit, kan. Kita nampak macam sangat dull. Baik. Okay. Jadi ini satu illustration, contoh, ini adalah kawasan yang mana semuanya telak air, kawasan telak air. Jadi kita nampak, apabila berlakunya rainfall akan ada air yang infiltrate masuk ke dalam, so air akan tertahan sebagai groundwater. Kemudian air larian permukaan yang masuk ke dalam sungai akhirnya akan masuk ke dalam sungai yang lebih besar. So ini akan menjadi another storage. Okey. Tapi macam mana kita nak replicate urban catchment supaya dia sama dengan natural catchment? Jadi kita pun menyediakan beberapa takungan yang mana air boleh masuk ke dalam takungan dan takungan itu kita letak di dalam tanah. So dia mimik kepada groundwater. Okay, dalam masa yang sama, kalau air itu turun secara graviti, ada satu area kita kena pasangkan drainage yang lebih besar, untuk mimik kepada natural river. Itulah approach kepada urban stormwater management, Dia adalah replicate keadaan natural catchment. Okay. Jadi untuk urban stormwater management, fasiliti yang utama untuk stormwater quantity control, satu adalah OSD, on-site detention, dan yang kedua adalah detention pond. Dua ni. Ini adalah struktur yang utama yang kita guna untuk stormwater control dekat kawasan urban. Contoh ini adalah yang dibuat dekat Limbang, Sarawak. Ini adalah dekat Manjung Power Plant dekat Perak. Yang ini pula adalah dekat Balai Polis Bonggawan Kota Kinabalu. Ini adalah underground on-site detention system. Maksudnya yang dia tanam di dalam tanah ni tadi. Baik. Okey. Jadi okey. Dalam urban stormwater management ni, dia ada dua terminologi yang utama. Yang satu adalah detention dan satu adalah retention. So dua-dua ni berbeza sebenarnya. Jadi kita tengok dulu apakah detention. Detention itu fungsi utamanya adalah to reduce peak discharge by the temporary storage. Okay, detention facilities provide slow release of stormwater over an extended period of several days or more. Okay, dan dia kata detain water, and when the structure full water, it will gradually release. Itu ada detention. Kalau yang retention, dia adalah true retention, reduce runoff volume and possibly peak discharge by the temporary storage of stormwater runoff, which is subsequently released via evaporation and infiltration only. Okay, retain water in the structure, but it will never release to the nearby drainage. Will be lost via evaporation and infiltration only. So retention maksudnya dia satu tangki, dia adalah satu kolam yang mana kita tak akan nampak penyusutan air begitu ketara. Kita tak akan nampak. Sebab dia hanya hilang air kesan daripada evaporation dengan infiltration. Obvious lah. Kalau tak panas, evaporation tak berlaku. Kalau di dalam tanah, air bumi dah banyak, infiltration kurang. Jadi retention
menyebabkan kita nampak satu tadahan kawasan takungan air yang mana air tak akan berbeza ketinggian sangat ketara. Tapi kalau detention, perbezaan ketinggian air boleh berlaku dengan cepat. Maksudnya hari ni dia takung air, esok dah tak ada. Itu adalah detention. Okay. Alright. So sekarang dah 5.30. Agaknya 5.30 saya rasa saya nak tamatkan dululah dekat sini. Jadi nanti yang bahagian erosion and sediment control ni saya sambung dengan buat sedikit video dan kemudian mungkin saya buat quiz lah untuk cover balik kuliah kita pada hari Isnin, pada hari Ahad. Boleh macam tu? Boleh Doktor. Boleh. Okey. Kalau macam tu bagi saya masa sekejap untuk saya ambil kehadiran. Ada apa tak nak tanya sementara saya nak buka kehadiran? Ada apa tak nak tanya? Doktor, Ya? tarikh untuk tes sudah tentu pada bulan 6 Ya, 6 Jun. 6 Jun. Ya. Pukul 8 8 malam. 8.30 hingga 10.30. Okey. Chapter 2 dengan 3 ada, Doktor. Chapter 2 dengan 3. Ya, wow, awal betul kamu nak study ni. Bagus, kagum saya ni. Jangan tak skor tau, senang aja kursus ni. Hari ni adalah section 3 tutorial. Sekejap. Dah nampak ke ni? QR code ni dah nampak ke? Belum. Belum. Belum, Okey, sekejap. Kejap. Okey. Boleh record kehadiran. Okey, pada mana-mana yang dah berjaya record kehadiran, so terima kasih. Boleh keluar daripada link ni. Mana-mana yang belum berjaya boleh tunggu sebab nanti just maklumkan kepada saya dan saya terus take nama kamu di sini. So itu saja untuk kelas kita hari ni. Nanti untuk kelas yang hari Isnin, hari Ahad itu saya buat video So rasanya itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Selamat buka. Tidak. Sama, Doktor. selamat berbuka. Terima kasih You're Doktor. welcome. Sama. Doktor, quiz based on video erosion dengan sedimentation Tengoklah, saya belum fikir lagi. Okey, tak apa Doktor. Selamat Okey. buka. Selamat berbuka.